Asyah nak beriman. Siapa yang tentukan kehendak siapa? Kehendak Allah. Masyitah, dia nak beriman. Siapa tentukan? Allah yang tentukan. Fir'aun tak mau beriman. Siapa yang buat? Siapa yang tentukan? Allah. Samiri tak mau beriman. Siapa yang tentukan? Allah. Buktinya surah Ar-Ra'd 2 ayat 31. Bahawa kalau Allah berkehendak, kalau Allah nak, nescaya ditunjukinya manusia seluruhnya. Kalau Allah nak bagi semua orang beriman, dia boleh buat. Tapi saja dia tak mau buat. Sebab apa? Kita tak tahu. Itu dalam rahsia dia. Dalam ilmu dia, dalam rahsia dia. Kalau Tuhan nak buat semua jadi jahat pun boleh. Tapi saja dia tak mau buat. Ini membuktikan memang Allah berkuasa seluruhnya. Sebenarnya pelajaran ini dia berkait dengan rukun iman. Beriman dengan khodok dan khodar. Biasanya kalau ulama-ulama ke ustaz-ustaz ke, dia mengajar kita rukun iman, bila sampai khodok dan khodar ni ringkas dia bagi. Dia kata khodok dan khodar ni kita percayalah. Untung baik ke, untung buruk ke, semua daripada Tuhan. Semua kehendak dia. Dia cakap ringkas. Dia tak tuju terus, dia tak kata semua Allah yang rancang, semua Allah punya pilihan, semua Allah punya pergerakan. Kenapa dia tak cerita macam tu? Mungkin ada 2-3 sebab lah. Satu sebab, bila dia bagi syarahan tu, orang awam ramai. Jadi dia tak mau bebankan fikiran orang awam, orang yang jarang-jarang datang mengaji kan. Dia nak cerita benda yang berat, takut orang salah faham. Itu satu. Satu lagi, kadang-kadang ulama dengan ustaz tu sendiri pun dia tak ada ilmu ni. Dia tak ada. Dia ilmu syariat yang biasa-biasa dia ada. Dia boleh hafal Quran banyak, dia boleh hurai hadis, dia boleh baca Quran berlagu sedap, hukum hakam fiqh semua dia tahu. Tapi bila sampai bab ilmu makrifat, ilmu mukasyafah, ilmu hakikat ni, dia bukan semua orang tahu. Kadang-kadang ulama, ada ulama yang dia tak tahu pun. Jadi bila sampai tang rukun iman yang keenam, beriman dengan qada dan qadar, dia kata ringkas je. Kita percaya semua sudah ditakdirkan. Untung baik, untung buruk, semua Tuhan yang buat. Kita kena yakin yang tu. Sebenarnya huraian qada dan qadar tu panjang. Yang kita duk belajar ni huraian qada dan qadar ni. Sebab tu ustaz tu kata semuanya atas kehendak Tuhan. Semua atas takdir dia. Macam mana yang kata takdir dia? Memang takdir dia lah semua, sebab dia yang rancang, dia yang buat, dia yang pilih. Takdir dia lah, kita kena terima. Tak boleh kita lawan. Kenapalah Nabi Muhammad tu dia dipilih jadi Nabi, senang-senang aja masuk syurga. Aku dipilih jadi orang biasa, ditakdir jadi orang biasa. Tuhan tak adil lah. Dia tak beriman dengan qada dan qadar. Orang yang beriman dengan qada dan qadar, dia tahu semuanya kerja Tuhan. Bila kata semua kerja Tuhan, dah tentu ada muslihat di sebalik dia yang Allah saja tahu. Jadi pada hari akhirat nanti, bila dah dibentangkan dah segala-galanya, masa tu dah semua orang pun akan mengaku Tuhan ni memang adil, maha adil, dia memang tak zalim langsung. Bahkan orang yang masuk neraka pun, kalau tanya dia Tuhan zalim tak, dia tak kata Tuhan zalim. Dia akan kata Tuhan adil. Sebab dah dibentang dah keluar dah rahsia tu. Kenapa orang tu lahir kaya, kita lahir miskin? Kenapa orang tu lahir cantik, kita lahir buruk? Kenapa orang tu jadi orang soleh, kita jadi orang biasa-biasa? Nampak macam tak adil lah Tuhan. Bila dibentangkan di hari akhirat nanti, oh adil lah rupanya. Ada rahsia-rahsia dia yang Tuhan beritahu kat kita. Jadi contoh, bukan semua ulama, bukan semua ustaz, ustazah tahu ilmu ini. Contoh yang paling mudah, Imam Asy-Syafi'i sendiri. Imam Asy-Syafi'i ini dia imam mazhab fiqh. Ilmu dia sangat tinggi. Imam Ghazali pun sangat-sangat menghormati dia, Imam Asy-Syafi'i ini, walaupun mereka tak pernah berjumpa. Tapi sehebat-hebat Imam Asy-Syafi'i, bila tentang ilmu-ilmu mukasyafah, ilmu tasawuf, ilmu hakikat, dia berguru dengan penggembala kambing. Syaiban penggembala kambing. Imam Syafi'i duduk di depan penggembala kambing ni, macam mana satu orang murid duduk berdepan dengan guru dia. Selalu Imam Syafi'i ni orang menghadap dia. Ramai orang menghadap dia, dia ulama. Handal lah zaman tu. Mungkin ulama terhandal pada zaman dia. Tapi bila mai bab mukasyafah, dia berguru dengan penggembala kambing. Sebab penggembala kambing tu dia ada ilmu ni. Imam Syafi'i tak ada. Jadi dia berguru, akhirnya dia pun dapat ilmu ni. Dia sebab itulah kita tengok kadang-kadang huraian sebahagian ulama, huraian sebahagian asatizah, dia tak mendalam. Sebab mereka pun tak tahu. Dia bukan semua orang tahu.
Pernah juga satu orang kata ulama dia ni, dia mengajar kitab hikam. Kitab hikam Ibnu Athaillah. Kitab hikam ni kitab ilmu hakikat lah. Jadi kita pun tertarik lah nak dengar. Kita cari video-video dia, kita pun dengar. Bila dengar sebahagian ni, masa yang dia mengajar tu tak sampai. Mengajar kitab hikam, tapi seolah-olah mengajar kitab penawar bagi hati. Kitab penawar bagi hati ni kitab tasawuf tapi nipisnya. Cerita tentang akhlak. Dia mengajar tu kitab hikam, tapi huraiannya macam mengajar kitab akhlak tu tadi. Tak sampai. Boleh jadi dia tak ada ilmu tu. Tapi dia nak mengajar kitab hikam. Tapi dia ilmu tentang hakikat, makrifat, mukasyafah ni dia tak ada. Jadi bila dia cuba mengajar, tapi nampak tak sampai. Tak sampai apa yang kitab hikam nak bagi tahu tu. Tak sampai. Padahal dia tu ulama. Sebab dia tak ada ilmu itu. Jadi sebahagian ulama memang ada ilmu ni, sebahagian ulama dia pun tak ada. Sebab pelajaran-pelajaran ni biasanya ilmu usuluddin, kalau orang Melayu ni biasa ilmu sifat 20. Kalau yang terpengaruh dengan Salafi Wahabi tu, dia tauhid 3 serangkai. Usuluddin dia takat tu je. Kemudian dalam segi fiqh ikut mazhab masing-masing lah. Dia pergi pondok ke, universiti ke, mana ke, usuluddin dia sifat 20 ataupun tauhid yang 3. Kemudian ilmu fiqh. Kemudian ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Setara itu saja. Jadi mereka ni lepas universiti ke, lepas Al-Azhar ke, bila dia mengajar, dia bawa benda ni. Yang hakikat, syariat, makrifat apa semua tadi tu, yang tu dia tak ada ilmu tu. Dia bila kena, dia ni lepasan Timur Tengah. Tapi yang tentang ilmu tasawuf peringkat tinggi ni dia tak ada. Dia sebahagian orang yang mencari ilmu ni baru dia dapat. Sebab di universiti dia tak mengajar ilmu ni. Yang keempat, tidak wajib bagi Allah untuk memberikan taklif kepada hamba. Jadi Tuhan ni ada kena wajib tak buat apa-apalah kepada makhluk ni? Ada tak satu perkara yang Tuhan wajib kena buat? Jawapan dia tak ada. Tuhan dia tak kena wajib apa-apa pun. Suka hati dia nak buat apa. Yang kena wajib ni makhluk. Kena buat itu, kena buat ini, kena ikut perintah, kena taat. Yang Tuhan dia tak kena wajib apa-apa pun. Dia Tuhan, mana dia nak kena wajib pula? Dia tak kena apa-apa perintah. 5. Boleh sahaja jika Allah mahu memikulkan suatu bebanan yang tidak disanggupi oleh hambanya. Boleh tak Tuhan ni, dia bagi kita satu tanggungjawab, satu bebanan, satu tugas yang kita memang tak boleh nak pikul, memang tak akan berjaya. Boleh tak? Boleh. Dari satu sudut kita nampak macam Tuhan zalim lah. Dah tahu hamba dia tak mampu buat, dia suruh buat. Sebenarnya tak zalim. Sebab atas pilihan dia, suka hati dia, makhluk dia. Contoh, ada contoh dia. Allah bebankan ke atas Nabi SAW berdakwah ke atas Abu Jahal. Padahal Rasulullah tak akan bersanggupan membuatkan Abu Jahal berubah. Sebab Tuhan dia dah tetap dah, Abu Jahal dia tak akan beriman. Dah tetap dah, buatlah macam mana pun dah tetap. Tiba-tiba Tuhan dia suruh Nabi Muhammad pergi dakwah ke Abu Jahal. Dah tahu dah orang tu tak akan beriman. Dia bebankan Nabi Muhammad dengan satu tugas yang memang tak akan boleh dicapai. Nabi Muhammad dakwahlah macam mana pun, punya teruk dakwah kepada Abu Jahal, keputusannya Abu Jahal tidak akan beriman. Sebab Tuhan dah tetapkan. Jadi yang tugas yang Allah bagi kepada Nabi Muhammad tadi, tugas yang dia tak mampu tanggung, dia tak mampu capai. Dia tak akan mampu capai lah nak ubah Abu Jahal macam mana. Tuhan dah kata dia tak akan berubah. Tapi Tuhan perintahkan Nabi Muhammad buat perkara yang dia tak mampu capai. Jadi bukti ni menunjukkan Tuhan boleh, kalau dia nak, dia bebankan kita dengan satu perkara yang kita tak mampu nak capai. Memang boleh. Benda tu bukan mustahil. Yang keenam, Allah boleh sahaja nak bagi sakit, nak bagi sengsara, termasuklah bagi neraka kepada sesiapa sahaja, sekalipun hamba itu tidak melakukan dosa. Dia kata macam tak adil pula. Fir'aun, Namrud tadi masuk ke dalam neraka sebab Tuhan yang buatkan dia. Azazil, dia menderhaka kepada Tuhan sebab Tuhan yang pilih. Dalam Quran, Azazil sendiri cakap, bila dia tak mau sujud kepada Adam, dia cakap kepada Tuhan, engkau yang sesatkan aku. Engkau dah pilih aku jadi sesat. Maksudnya Azazil ni orang makrifat juga. Dia orang makrifat juga. Dan nanti Azazil ni akan masuk neraka.
Yang Azazil jadi tak mau sujud kepada Adam tu, adakah sebelum tu dia buat dosa ke apa? Boleh jadi dia tak buat dosa, tapi dah Tuhan nak pilih macam tu, suka hati Tuhan. Jadi kalau contoh dalam kehidupan biasa ni kita bagi hari tu, korban, kita buat korban, kita tangkap lembu. Lembu ni kita ikat, kita cucuk hidung dia, kita tarik, kita paksa dia bagi rebah. Ikat kaki semua bagi kejang supaya dia tak boleh bangkit. Semua tu sakit. Lepas tu kita sembelih pula dia, keluar darah, semua sakit. Lepas tu kita lapah semualah. Semua tu macam sengsara lah. Adakah lembu ni sebelum tu buat dosa? Yang dia duk terima sengsara, terima sakit tadi, sebelum tu dia buat dosa? Dia tak buat dosa pun, dia haiwan. Tapi dia kena sakit. Maksud dia Allah boleh atur macam tu. Orang yang tak buat dosa, tak buat salah pun, kalau dia nak bubuh dalam neraka, suka hati dia. Allah Maha berkuasa, suka hati dia. Tapi kita tetap kena usaha buat baik.